sedikit respon daripada kamu, mungkin kamu boleh gunakan reaction emoji tu di dalam MS Team tu untuk tunjukkan sama ada you faham ke ataupun tak faham lah. Right? Okay. Yang keduanya, sesi taklimat ni adalah dijalankan bagi tujuan memberi pendedahan kepada pelajar tentang beberapa perkara di bawah portfolio Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar. Untuk makluman, hari tu kita tak, masa hari bersama fakulti, masa kita sangat tight dan kita tak dapat nak slot in kita punya taklimat daripada TDPP sebab kita nak uruskan benda-benda yang lebih penting lah. Dan juga kita try nak buat secara fizikal, tapi bila kita tengok ada program yang ada koku, ada program yang tak ada koku kan. So kalau kita combine pun nanti kita tak dapat semuanya. So saya decide dan JKJK decide untuk kita buat secara online. Nanti saya akan share saya punya slide ni untuk pelajar. Doktor tak mute doktor. Okey. Right. Kadang dia mute sendiri. Saya pun tak tahu apa pasal. Right. Okey. So sesi bersama Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar ni bersama pelajar baru ni memang kita adakan start daripada semester lepas juga secara online sebab pelajar tak ada tak datang secara fizikal. So kita nak bagi tahulah apa yang ada di bawah portfolio TDPP, dan TDPP ni sebenarnya menyokong pembangunan pelajar dan juga di bawah hal ehwal pejabat hal ehwal pelajar dan juga alumni. Right? Okay. Saya rasa belum terlambat lagi. Saya nak ucapkan selamat datang dan fakulti nak ucapkan selamat datang ke Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan juga Elektronik ataupun FTKEE lah yang pelajar telah mendaftar pada bulan 10 yang lepas. Alright. Saya juga nak ucapkan tahniah kepada pelajar-pelajar yang mendaftar pada sesi pertama dan juga sesi kedua. Kita ada sesi pertama 300 lebih dan juga pada sesi kedua kita ada 100 lebih lah. So saya haraplah saya dapat berjumpa semua pelajar ni masa graduasi nanti. Okay, jangan sia-siakan peluang yang diberi sebabnya ada 140,000 orang yang cuba untuk masuk ke IPTA, cuba compete, apply, memohon ke IPTA tetapi yang diterima lebih kurang dalam 90,000 sahaja di seluruh IPTA. So kamu semua terpilih, so janganlah sia-siakan peluang yang ada ni untuk habiskan you punya degree dan juga banggakan keluarga lah. Okay, banggakan keluarga dan juga yang paling penting untuk masa depan kamu. Okay, masa depan kamu. So tahniah daripada kami semua, daripada warga FTKEE. Right? So saya punya pengisian ni mungkin ambil masa dalam sejam kot. Okay, tak sampai sejam kot. Ada 4 bahagian. Pengenalan mengenai TDPP, apa itu TDPP. TDPP ni bertukar. Okay, sekarang ni saya diamanahkan untuk 3 tahun lah. Dan kemudian nanti 3 tahun mungkin orang lain dan bertukar-tukar lah. Pengenalan juga tentang jawatankuasa di bawah Timbalan Dekan Pembangunan Pelajar ataupun pembangunan pelajar punya tugasan dan juga persatuan pelajar yang kita ada dekat FTKEE lah. Right? Yang keduanya tentang tuah. Doktor, tak mute balik. Okay. Sorry Okay, mungkin saya akan perincikan dekat sini lah. Alright. So, apa aspirasi tuah tu sebenarnya dan bagaimana ia diukur dan bagaimana ia dinilai. Alright. Yang ketiganya, saya akan pergi kepada HEPA ataupun hal ehwal pelajar dan juga alumni mengenai kebajikan perkhidmatan yang ditawarkan di HEP. So, ramai pelajar tak tahu yang ini. Especially pelajar-pelajar yang tak nak ambil tahulah. Yang datang kelas, dia balik. Datang kelas, dia balik. Even kalau dia ada kecederaan pun sebenarnya dia dapat bantuan. Tapi tak dimohon lah. Itu yang akan disentuh dalam bahagian yang ketiga dan sedikitlah liputan program dan juga aktiviti yang dijalankan. Mute balik. Okay. So kita banyak program yang kita jalankan
okey, yang informal. Okay, yang informal yang bukan berkaitan dengan PNP itu itself, tetapi tentang kepimpinan, okey, tentang kesukarelawanan dan macam-macam lagi lah, keusahawanan antaranya lah. So nanti kita akan tengok di slide yang seterusnya lah. Okey, so yang pertama tentang pengenalan yang saya bagi tahu tadi, TPP, Jawatankuasa dan juga Persatuan Pelajar lah. So sedikit pengenalan tentang statistik pelajar, FTKE, okey. So pelajar baru sesi 2022-2023 yang telah mendaftar adalah seramai 487 orang. Okay, yang ni saya ambil data SMP. 485 warga negara dan ada 2 orang pelajar antarabangsa lah. So kalau ikut ratio lelaki dan perempuan, lelaki ada 356 dan pelajar perempuan ada 131. So nisbah 3 kepada 1 lah. Okay, 3 orang pelajar lelaki, 1 orang pelajar perempuan di FTKE untuk pelajar tahun 1. Okay, setakat ni yang ada tangguh pengajian seramai 10 orang, mungkin disebabkan oleh kesihatan, okay, disebabkan oleh saya tak rasa kewangan, mostly lebih kepada kesihatan lah. So tangguh pengajian pun pelajar boleh buat, tetapi dengan beberapa syarat yang kita tetapkan lah. Okay, dan dia akan mendaftar semula pada semester yang lagi satu. Okay, itu pelajar tahun 1 saja. Okay, kita paling ramai untuk intake kali ni, FTKE dia punya enrollment paling ramai, ya. 487 orang student. Alright, yang ada di bawah 9 program kita tawarkan. Okey, secara keseluruhannya kita ada 1,730 orang pelajar. Tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan juga tahun 4. Alright, semuanya berada di Melaka sekarang ni. Kita dah run face to face secara bersemuka. So warga negara kita ada 1,718 dan kita ada 12 orang pelajar antarabangsa lah. Okey, 12 orang pelajar antarabangsa daripada Yemen, daripada Pakistan, daripada tak silap saya daripada Bangladesh, banyaknya daripada Timur Tengah lah. Okey, right. Dan juga Asia, okey, Asia Barat. Right. Okey, lelaki still 1,225 dan perempuan 505 lah. Okey, so itu total sedikit lah. So kami di fakulti nak handle 1,730 orang pelajar yang ada di FTKE itu sahaja. Right. So macam mana kita nak tahu tentang FTKE punya info, kan? Siapa staff, di mana jabatan pensyarah ni, di bawah mana, ada berapa jabatan. So semuanya boleh diakses melalui website. Okay, website ftke.utem.edu.my. Okay. So yang ni kalau you klik ataupun you google ftke.utem.edu.my, so dia akan keluar lah. So dekat situ ada info dan juga ada macam-macam dokumen, info tentang staff, tentang pelajar, okay, tentang facilities, tentang buku panduan yang akan diupload dalam masa terdekat. So semuanya boleh dapat dekat sini. Even portal penasihatan akademik pun Dr. Farah dah maklumkan juga boleh boleh diakses di website. Okay. So selain daripada tu, kita ada juga Facebook, kita ada media sosial. So media sosial kita yang official adalah melalui Facebook. Okay, untuk fakulti. So ini managed by staff. So banyak info-info yang ada di dalam tu dan update-update tentang fakulti ada di dalam Facebook lah dan juga website tadi. So kalau boleh buka Facebook sekarang dan cubalah like dan follow page FTKE, Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan juga Elektronik. Yang ini managed by staff. Okay. So apa info lagi kalau ada info-info yang penting? So masa pendaftaran, sebelum pendaftaran lagi, masa UMHS, JKPA dan juga FEXA telah war-warkan yang you kena join group Telegram. Group Telegram tu nama dia Info FTKE Cohort 12. Okay. So dalam group Telegram ni banyak info-info, even untuk program hari ni pun, taklimat hari ni pun kita war-warkan di dalam info Telegram. Info Telegram, Info FTKE Cohort 12. Group Telegram lah. Kenapa kita buat group Telegram? Sebab ramai tak buka kan biasanya. Sebab kita tak boleh cater
485 orang student di dalam grup WhatsApp. Saya tahu WhatsApp lebih popular lah compare to Telegram. Dan juga WhatsApp juga ada dia punya limitation dari segi file untuk kita share. That's why kita decide setiap cohort ada dia punya grup Telegram ni lah. So you akan kekal sehingga 4 tahun dalam grup Telegram ni. Okay, selepas 4 tahun kita akan tukar dia kepada alumni FTKE. Sebab selepas you bergraduate pun kita perlu hebahkan beberapa info untuk kamu ataupun pelajar-pelajar alumni nanti untuk isi dan juga untuk tahulah tentang FTKE. Right? So jangan lupa siapa yang belum, especially pelajar yang sesi mendaftar sesi 2 tu, so untuk join info FTKE cohort 12. Okay, dalam ni info dia lebih informal, so ada yang informal dan yang informal. Mungkin macam Feksa dia perlukan hebahan. Okay, dia ada media sosialnya tetapi dia perlukan hebahan di peringkat fakulti, so kami akan bantulah, Jawatankuasa akan bantu hebahkan. So nak tak nak, info FTKE ni saya boleh kata sebagai rasmi lah. Okay, sebagai rasmi untuk kita hebahkan apa-apa maklumat berkaitan dengan fakulti dan juga program-program lah yang kita akan jalankan. Okay. Right. Okay. So di bawah FTKE kita ada dekan dan kita ada 3 timbalan dekan. Okay, kita ada 3 timbalan dekan. Timbalan dekan yang pertama adalah timbalan dekan akademik. Sorry, saya tak ubah lagi. Timbalan dekan akademik adalah sekarang ni Insinyur Dr. Fauzi. Okay, Dr. Fauzi. Dan yang ini berkaitan dengan akademik, tentang dia akan merancang ataupun manage tentang you punya subjek, tentang kurikulum, tentang akreditasi dan macam-macam lagi lah. Okay, so timbalan dekan akademik berkaitan dengan akademik. Yang keduanya adalah timbalan dekan penyidikan dan juga jaringan industri, Dr. Faris lah. Okay, yang ini lebih kepada pasca siswazah dan juga tentang linkages dengan industri. Okay, untuk dapatkan tempat pelajar-pelajar LI kan, macam mana kita nak bekerjasama dengan industri, itu Dr. Faris punya scope of work lah. Okay, so yang ni mungkin kurang sikit dengan pelajar undergraduate berhubung, tapi timbalan dekan akademik akan selalulah. Dan yang ketiganya adalah timbalan dekan pembangunan pelajar yang diamanahkan kepada saya lah sekarang ni. Okay, so timbalan dekan pembangunan pelajar ni, yang ini memang dekat sangat dengan undergraduate student ataupun pelajar prasiswazah ataupun degree dan juga diploma lah. Kita tak ada diploma program, kita ada degree program saja. So you all semua di bawah pembangunan pelajar lah. Okay, sebab kita pun tak ada postgraduate student. So tapi lebih kepada pembangunan pelajar lah, bukan lebih kepada akademik. Macam program-program yang kita nak buat, okay, informal punya program ataupun tentang kebajikan pelajar, tentang hal ehwal pelajar. Okay, kalau tengok ada 3 tu semuanya di bawah timbalan Naib Chancellor lah. Okay, so saya punya nama seperti yang tertera, okay, dekat situ, Muhammad Syarif bin Yahya. Saya juga itu sedikit saya punya qualification lah, dan juga saya punya area of interest. Saya di bawah Jawatan Teknologi Kejuruteraan Elektrik. Okay, so BEI punya student, so dekat dengan saya lah, BEI dengan BEY lah. Dalam masa 4 tahun ni dia akan dekat dengan saya lah, dia akan selalu berjumpa, insyaAllah. Okay, sebab saya yang akan mengajar BEI punya program dan juga BEY. Okay, dekat situ kat bawah tu ada email saya dan juga ada juga nombor telefon saya. Okay, nombor telefon saya. Bilik rasmi saya adalah di BP23 di tingkat bawah. Bukan di tingkat bawah office lah, kalau siapa yang pernah naik office. Tapi sekarang ni saya berada di office. Okay, di office timbalan dekan pembangunan pelajar lah. So kalau nak jumpa saya, naiklah tingkat atas sekali, masuk office dan boleh jumpa, cakap nak jumpa TDPP. Okay, contohnya nak minta pengesahan tentang permohonan zakat, kan, nak mendapat pengesahan, you boleh jumpa saya ataupun boleh jumpa Puan Masita. Okay, kita punya unit bahagian pentadbiran. So bolehlah terus bagi tahu nak jumpa atas sebab apa, dan insyaAllah kita akan uruskan lah. Okay, right.
Okey, di bawah TDBP kita ada 9 jawatan kuasa. Jadi jawatan kuasa ni melihat kepada pembangunan pelajar. Kita ada jawatan kuasa pembangunan kerjaya dan juga alumni. Okey, akan buat program-program berkaitan dengan kerjaya, contohnya resume writing kamu. Okey, macam mana nak buat PSM, macam mana kita buat mentor-mentee program nanti. So semuanya di bawah pembangunan kerjaya dan juga alumni lah, diketuai oleh Puan Rozi. Lepas tu JK Penasihatan Akademik. Penasihatan akademik ni diketuai oleh Dr. Farah. Ini dah kenal kan saya rasa, Dr. Farah. Masa HBF pun Dr. Farah ada brief kamu. Itulah Dr. Farah. So dia akan melihat kepada penasihatan akademik lah. Okay, macam mana pencapaian kamu. So kalau ada masalah dengan akademik, so you kena jumpa PA kan. So Dr. Farah lah yang akan manage PA ni untuk bagi info kepada student. Kalau semua 1,700 jumpa Dr. Farah pun pengsan. So that's why kita ada PA yang handle lebih kurang 15 hingga 20 orang pelajar. Okay. So yang ketiga adalah JK Kebajikan dan Haiwan Pelajar, diketuai oleh Cik Saifullah bin Salam. So yang ini dari segi kebajikan pelajar. So kalau pelajar aksiden ataupun nauzubillah lah kan, pelajar ada masalah kesihatan kan, perlukan maklumat tentang PKU, tentang HCP kan. So Cik Saifullah dan juga jawatan kuasanya akan membantu pelajar lah. Okay, Cik Saifullah akan membantu pelajar lah. Ini JK Kebajikan ni masa COVID dia sangat berperanan lah untuk bantu pelajar dan juga melihat keperluan pelajar lah semasa COVID itu. So contohnya kalau ada pelajar perlukan zakat kan, perlukan zakat. So kita akan JK akan buat penilaian. Kalau zakat dibuka oleh HCP, so JK akan buat penilaian. So kita tengok dia punya pendapatan. So kenapa ada masalah. Even kalau tak ada hebahan pun, kalau kata you memang betul-betul perlu, dan you boleh jumpa JK Kebajikan dan kita akan tengoklah. Kita akan support semua, supporting dokumen dan kita akan hantar kepada HCP. So HCP yang akan meluluskan. Kita boleh membantu. Okay? So jangan malu, jangan segan kalau ada masalah, betul-betul masalah. Kalau sebelum ni masalah pelajar tentang komputer, tak ada komputer kan. So kita cubalah. Kita cuba panjangkan nama kepada HCP untuk dipertimbangkan. Alright? So yang ketiga kita ada JK Keusahawanan. Siapa yang minat dengan keusahawanan, program-program keusahawanan, so pertandingan-pertandingan keusahawanan, so Dr. Aminah lead this committee. Okay. Dan yang kelima, okay, kita ada JK Kecemerlangan Akademik. Yang ini Puan Nurul Kausar. Yang keenam kita ada JK Kepimpinan dan juga Penasihatan Persatuan Pelajar. Ini diketuai oleh Encik Arman lah. So FEXA di bawah jawatan kuasa ni. Jawatan kuasa ni yang akan memimpin ataupun memantau perjalanan FEXA. Okay, siapa yang minat dengan kepimpinan, macam mana nak mengurus sebuah program. Okay, so boleh harus nak jumpa Cik Arman ataupun melalui FEXA lah. Okay, dan seterusnya kita ada JK Aktiviti Teknikal dan Teknikal Pelajar. Yang ni kita buat program-program yang bersifat inovasi dan juga teknikal. Siapa minat robot contohnya. Okay. Siapa minat pertandingan ataupun nak jadi sekretariat untuk drone. Okay. So JK ini yang banyak anjurkan program-program tu yang bersifat teknikal dan dibantu oleh pelajar. So pelajar-pelajar yang berminat boleh join sebagai ahli kelab dan juga peserta lah. Right. Dan yang seterusnya JK Sukan dan Rekreasi Pelajar. Ini JK paling famous lah. Antaranya sebab sukan ni pelajar tak suruh pun dia datang. Okay. Saya difahamkan itu kita menang 3 emas kan pada fasa 1 kan. So ada pelajar-pelajar tahun 1 yang dah involve dan dah jadi player pun, dah jadi atlet fakulti pun. Sebab dia minat, so kita buat FEXA akan buat kerjasama dengan FEXA akan buat pemilihan kan. So pelajar-pelajar tahun 1 ada yang dah involve. So congratulations lah kepada pelajar-pelajar. Okay. So SAJ ni akan ada pada SAF akan ada fasa 1 dan juga fasa 2 lah. Fasa 2 akan dibuat pada 16 hingga 17. Okay. So siapa minat, kalau this year tak dapat terpilih, so next year akan dijalankan setiap tahun sukan antara fakulti ni untuk pelajar setiap tahun. Right.
Dan last sekali adalah JK alat bantu mengajar. Yang ini kita akan tengok kemudahan pembelajaran student di bawah fakulti. So dia lebih kepada maintenance punya portfolio. Okay, right. So di bawah tadi jawatankuasa tadi ada satu persatuan pelajar yang kita panggil sebagai nama short formnya adalah FETSA. FETSA ni adalah Persatuan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik. So kenapa ada superscribe 3 tu, kuasa 3 tu? Sebab elektrik dan elektronik lah. Okay. So kita pilih kuasa 3 tu sebagai salah satu tagline lah untuk pelajar-pelajar di FTKE lah di bawah Persatuan Pelajar. Okay. So di bawah FETSA diorang ada media sosial sendiri. Okay. Media sosial untuk pelajar. Dan kita memang fakulti pun sangat bekerja rapat dengan FETSA yang diketuai oleh Ainul. Okay. Untuk hebahkan, untuk buat program, untuk tarik peserta dan macam-macam lagi. So semua program ni ataupun yang berkaitan dengan FETSA, you boleh pergi kepada Facebook FETSA. Okay. Seperti link yang tertera. Okay, nanti saya akan sharekan slide ni. FETSA juga ada Instagram dan juga dia ada juga YouTube channel which is known as a FETSA channel lah. So TikTok dah ada Nol sekarang? TikTok dah ada? Ada. TikTok pun dah ada. So nanti buat hebahan lah. TikTok pun dah ada. Saya pun tak berapa pasti TikTok tu. InsyaAllah kot. Nanti boleh buat hebahan dalam Facebook dan juga Instagram untuk student join lah. Okay. So banyak maklumat-maklumat berkaitan dengan program-program yang dijalankan ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Even nak minta bantuan, nak minta penyertaan daripada pelajar pun akan dihebahkan di dalam media sosial FETSA. Okay. So boleh buka Facebook, buka Instagram kan. Nanti TikTok Ainul akan share kan nanti. Boleh share, boleh terus like and follow lah. Okay, FETSA. Okay, ni dia punya kepimpinan lah. Pelajar-pelajar ada dia punya presiden dia, tu Ainul. First our woman president lah untuk FETSA. Ainul sekarang tahun 4 kan? Tahun 4. Betul, so, saya tahun 4. Presiden dan timbalan presidennya adalah Ahmad Daniel. Pun ada juga. Tapi nama glamour dia Along lah. Along ada? Tadi ada Along? Ada. Okay. So Along tahun 3 Along Betul. Tahun 3. So pelajar tahun 1 pun boleh nak join kepimpinan FETSA ni. So sebabnya dia ada banyak biro. Contohnya presiden, timbalan presiden, kemudian kita ada macam-macam biro lah dekat situ. Kita ada biro sukan, biro keselamatan, multimedia. Siapa yang minat dengan multimedia pun dah ada pelajar tahun 1 yang join. Ada 2 orang tu silap saya, which is good. So siapa yang minat sukan, then boleh join Esko Sukan. Siapa yang minat kesawanan, Esko Kesawanan. So kita buka kemah dekat apa ni, kita buka booth dekat Konvo dan juga SAF hari tu. So itu semua pelajar yang run. Okay. So kalau berminat, dan saya galakkan lah sebab dia benda ni tak diajar di dalam kelas. Okay. Macam mana you mengurus program, macam mana you nak manage that program kan, nak communicate, nak bagi direction, bagi instruction. So benda tu tak ada di dalam kelas. So dia ada di luar kelas. So di luar kelas tu lah kita sediakan platform FETSA untuk you asah you punya bakat kepimpinan. Right? So nak tahu lebih lanjut tentang FETSA, boleh pergi kepada FETSA punya media sosial. So lambang dia, inilah kita punya lambang FETSA yang kita establish since 2018. Okay? Sebab apabila kita berpecah FTK, so kita establish new logo yang establish pada 2018. Okay? Right. Selain daripada FETSA, kita ada di bawah kelab teknikal pelajar tadi, kita ada satu kelab yang kita panggil Hegonomics Robotic Club. Atau singkatannya adalah HERO. Okay, Hegonomics Robotic Club. Okay, singkatannya HERO. So yang ni diketuai oleh Cik Aminur Rashid.
So dia sebagai penasihat lah, dan ada dia punya struktur organisasi pelajarnya. So presidennya sama juga macam Faisal, tetapi yang ni fokus on technical saja. Okay. Yang kita ada sekarang ni adalah robotik punya club. Tapi kalau ada student yang lain yang berminat, yang nak buat kelab-kelab lain, contohnya nak buat kelab programming, programming club katakan contohnya. So you boleh jumpa Cik Amin dan you boleh form your team untuk buat program, dan kita akan cuba bantulah, dan kita akan letak penasihat dan kita akan cuba bantu, dan program-program yang dijalankan tu kalau bersesuaian dan kita akan bagi bantuan keuangan. Okay, untuk handle that program. So sekarang ni yang dah establish hanyalah Hegemonics Robotic Club. So Hegemonic Robotic Club ni apa saja, dia ada 3 lah bahagian. Yang pertamanya robot di udara, robot di daratan dan juga robot di air. So apa saja berkaitan boleh join lah. Bukan saja untuk pelajar automation, bukan saja pelajar robotik. Pelajar-pelajar yang lain contohnya BET untuk communication. Contohnya BEY untuk dia punya supply bateri, contohlah. So kelab-kelab ni banyak handle program-program dan juga masuk pertandingan di UKM, di UPM, untuk buat robot tu lah. Buat robot dan pergi bertanding pun ada juga. Drone satu lagi. Drone adalah robot di udara lah. So sekarang ni drone kita ada dan kita akan cuba tambah baik lah dia punya facilities. So siapa yang berminat boleh jumpa Cik Aminur Rashid, ataupun dia punya Cik Aminur Rashid tengah scout new team lah. Sebab dulunya Tan Kim Long, kita punya alumni pun tadi saya nampak lah Tan Kim Long. So dia punya presiden adalah Tan Kim Long lah. So bila Tan dah habis, so dia tengah cari pelajar-pelajar baru lah. So kalau berminat boleh masuk. Boleh masuk. Okey, saya difahamkan juga dalam pada awal-awal semester itu Club Hero ni dah keluarkan satu pendaftaran lah, borang pendaftaran. So siapa yang minat boleh pergi kepada, tengok scroll balik ke atas tu, Hegemonic Club punya pendaftaran, Hegemonic Club punya pendaftaran, dia boleh isi lah untuk jadi sebagai AJK ataupun even nak jadi presiden pun tak ada masalah. Right? So kenapa pentingnya kamu join kelab-kelab ni dan pentingnya kamu join Persatuan Pelajar, supaya first kali you up to date dengan information. Yang keduanya, bila you join dan you boleh asah bakat you. Dan yang ketiganya, ini adalah salah satu kriteria yang dikira di peringkat fakulti. Kalau di universiti pun boleh, di peringkat fakulti untuk you terima anugerah hadiah akademik. Anugerah hadiah akademik. Contoh, anugerah Naib Chancellor, anugerah Chancellor dan juga anugerah diraja. So pelajar kita Tan Kim Long tu adalah dapat anugerah di award dengan anugerah Naib Chancellor. Okey. Ada juga di dalam Club Hero dianugerahkan dengan anugerah diraja. Okey, dia biru, saya tak pasti biru apa. Dan juga pelajar FEXA, Presiden FEXA yang lepas dianugerahkan dengan anugerah hadiah keusahawanan Naib Chancellor. So benda-benda ni dikira lah, ataupun diambil kira untuk bukan saja you punya akademik, tetapi you punya co-curriculum juga diambil kira nanti. So siapa target nak dapat anugerah tu, so kena join lah, come and join us lah. Okay, right. So berapa minit dah? So ada soalan setakat ni bahagian pertama. Kita buka macam ni kot, panjang sangat. Ada soalan? Tak ada, doktor. Tak ada Okey lah. Right. Kalau ada chat, boleh tanya terus kat situ. Nanti kita akan cuba jawab kemudian nanti. Okey. So bahagian kedua adalah tentang aspirasi tuah. So kenapa tuah? Apa itu tuah? So tuah tu untuk melahirkan pelajar yang tangkas, aktif, unggul, adaptif dan juga holistik lah. Okay. So nak tengok apa in detail tu tuah tu, you boleh pergi kepada link YouTube ni nanti dan tengok video dia apa itu tuah. Okay. Tuah ni sinonim dengan Melaka satu, tetapi kita nak lahirkan pelajar yang ada
attribute yang tadilah ada 4 tu, tuah tu lah, tangkas, unggul, adaptif dan juga holistik. So dalam tuah ni ada 8 dimensi. Okay, ada 8 dimensi dan apa-apa program yang kita jalan dekat fakulti, pembangunan pelajar kita berdasarkan atau berlandaskan kepada 8 dimensi yang telah ditetapkan oleh universiti. So apa dimensi dia? Yang pertama adalah akademik dan kerjaya. Okay. Selain daripada akademik you cemerlang, so kita kena bagi juga pendedahan tentang kerjaya you. Okay. Yang kedua pengurusan dan kepimpinan. Sama juga. Okay. Selain daripada akademik yang cemerlang, pointer yang cemerlang, you kena ada that attribute. Kepimpinan yang baik, pengurusan yang baik. Macam mana nak belajar? So that's why you kena join aktiviti-aktiviti ataupun persatuan dan juga kelab yang kita ada. Kalau you tak nak join di peringkat fakulti pun tak apa. You join di peringkat universiti. Tak ada masalah. Right? Tak ada masalah. Okey, yang ketiga sukan dan rekreasi. So ada pelajar yang memang cemerlang dalam sukan. Okay, even ada yang sampai, tak silap saya, sampai world punya championship taekwondo dulu, satu ketika dulu. Okay. So dia memang cemerlang, dah graduate dah. Tapi dia memang cemerlang dan kita akan support. Okay. Tapi kita kena tahulah macam mana kena tahu tu, pelajar pun kena bagi kerjasama lah untuk kita lihat dia punya bakat. Okey. Yang keempat, budaya dan identiti nasional. Yang ini, yang kelima, kesukarelawanan ataupun sukarelawan punya attribute. Yang keenam, of course, teknikal dan inovasi, sangat dekat dengan fakulti. Dan juga yang ketujuh, keusahawanan. Dan yang ke-8 adalah etika dan juga rohani. Right? So semua attribute ni kita sedaya upaya untuk tanamkan kepada pelajar. Supaya bila dia keluar tu, dia bukan saja academic excellent, tetapi dia juga excellent dari pelbagai sudut, daripada soft skill ni. Okay? Tetapi tak semua 8 aktiviti ni kita dapat buat di fakulti. Okay? So ada fakulti, ada beberapa dimensi yang kita really focus on. Yang pertama adalah akademik dan kerjaya. Yang keduanya adalah pengurusan dan kepimpinan, dan yang ketiganya adalah teknikal dan inovasi. Tetapi daripada 3 ni, yang lain pun kita tak kesampingkan lah. Kita still buat program tu, macam contoh sukarelawanan. Kita buat dengan NGO luar pun kita ada. Yang ke-7, keusahawanan, kita akan kerjasama dengan CREATE. Dan yang lain-lain tu lah. So pelajar-pelajar ni minat yang mana, dan kalau bolehnya dia all-rounder lah. Tapi kalau tak boleh pun at least ada satu dimensi yang dia dominan. Okay. So kemudiannya kita dah ada objektif ataupun kita nak pelajar kita macam ni. Macam mana kita nak ukur? Kita mengukur attribute pelajar tu dengan tuah indeks. Okay, yang ni pun saya pasti you dah dengar tuah indeks semasa MHS. So tuah indeks ni adalah mengukur dimensi-dimensi yang kita nak tadi. Attribute yang kita nak ada pada pelajar tadi. So bagaimana tuah indeks dikira? Dia adalah indeks yang dikira berdasarkan program, peringkat dan juga you punya role di dalam program tersebut ataupun aktiviti tersebut. So tuah indeks ni saya takkan pergi detail sebab tuah indeks ni kita ada algoritma dia, kita ada equation dia macam mana kita nak kira. Tapi ni contoh 2 orang lah. Okay, 2 orang pelajar kita. Yang pertamanya Anugerah Diraja tu. Yang belah kiri tu Yang belah kiri ni yang inilah. Yang belah kiri ni yang ini. So yang ini adalah pelajar kita yang mendapat Anugerah Diraja, Izzuddin. So tuah indeksnya dikira berdasarkan dengan indikator-indikator yang ditetapkan berdasarkan dimensi-dimensi tadi. Contoh Izzuddin ni dia adalah seorang pelajar yang mengetuai kelab STEM di peringkat universiti. Di peringkat fakulti dia salah seorang biro kelab hero. Okay. So bila you ada peringkat dia, of course peringkat fakulti, peringkat universiti, peringkat kebangsaan lain, dan of course program tu pun akan memainkan peranan, aktiviti tu pun memainkan peranan, dan ada calculation di dalam tuah indeks. Dia ada cemerlang, okay, dia ada wajaran dia, dan kemudian dia akan come out dengan star you lah. Okay, dengan jumlah markah. Sebenarnya Izzuddin ni sebelum reset dia 5 star. 5 star ni. Sama juga dengan Tan Kin Long, saya rasa 4 ke 5 star. Tapi bila dia reset sistem tu hari tu, so dia jadi 3 dengan 2 star lah.
Izzuddin 5 star, Tan pun saya rasa 5 star juga. Okay. So Tan ni adalah seorang pelajar FEXA dan juga pelajar FTKE yang dianugerahkan dengan anugerah Naib Chancellor. Sama juga, dia akan kira juga. Macam Tan ni lebih kepada technical inovasi. Okay. Izzuddin ni lebih kepada kepimpinan dan juga so technical dan inovasi. So tuah indeks ni nanti at the end of you punya pengajian, barulah kita nampak the whole marks. Okay, the whole marks yang you dah join program-program tu. Make sure you pun kalau you ada target, you kena update setiap tahun ataupun setiap semester. You kena tengoklah tuah indeks. You boleh access pun tuah indeks di dalam portal SMP, ada tuah indeks. So you boleh tengok, you join program ni sebagai pengerusi kan. Tengok nanti ada tak pendaftaran. Sebab pendaftarannya di peringkat fakulti yang buat, di peringkat universiti yang buat, di peringkat HEPA yang buat. Okay, so siapa target to be one of the academic award. So yang ini akan kita lihat selain daripada you punya academic pointer. Okay, so pelaporan semua you boleh pergi pada tuah indeks. So tuah indeks masuk SMP, ada tuah indeks kat situ. So boleh lihatlah. Okay, kalau you join 100 program tapi semua sebagai peserta. So you are not considered excellent in curriculum lah. Okay, tapi you jadi presiden, yang lain semua you tak program, tak join pun tak jadi juga. So dia kena balance. Okay, dia kena balance. Right? Okay, itu berkaitan aspirasi tuah indeks. Yang aspirasi universiti sebenarnya untuk pelajar-pelajar kita ada 8 attribute tadi. Okay, 8 dimensi tadi. Okay, ada soalan? Belum lagi? Okay. So kalau tak ada, saya masuk bahagian ketiga. Bahagian ketiga ni ramai yang pelajar tak tahu. Dan bila tak tahu, telefon PA dia, saya boleh dapat apa? Okay, so PA pun dia dari segi kebajikan ni sepatutnya daripada segi kebajikan ni sepatutnya you kena berhubung dengan HGP, tapi di fakulti boleh membantulah sebab kelulusannya semua di peringkat HEPA. Okay, so ini antara kemudahan perkhidmatan dan kebajikan pelajar yang disediakan di peringkat pejabat hal ehwal pelajar dan juga alumni lah. Okay, yang pertama sekali you kena pergi kepada hgp.utem.edu.my. Okay, hgp.utem.edu.my ni ada banyak maklumat di dalam tu. Okay, antaranya penerangan tentang dimensi tuah, siapa majlis perwakilan pelajar you, apa kelab persatuan yang ada. Contoh you tak minat dengan robotik tadi hero kan, you minat dengan silat. So you boleh pergi pun. Di bawah HEPA ada lebih kurang 70 lebih persatuan yang aktif. Okay? So you boleh join terus kepada HGP tidak melalui fakulti. Pun boleh juga. Mana nak dapat info dia? Daripada sini lah. Okay? Daripada HGP punya website. Okay, tapi saya nak highlightkan tentang perkhidmatan dekat sini. Okay, tentang perkhidmatan dia delay ya. Okay, tentang perkhidmatan dekat sini. So kalau tengok kita ada perkhidmatan kaunseling. Perkhidmatan kaunseling saya tak doakan lah. Cumanya kalau kata you ada masalah dari segi depression dalam belajar dan juga berkaitan dengan family dan apa-apa saja, then you boleh set sebenarnya. Kita ada 2 orang kaunselor yang berdaftar. Okay, you boleh pergi sesi tu. Dia mungkin membantu kamu. Okay, dan kemudian kita ada kebajikan. Yang ni kebajikan nombor 2. Dan yang ketiga kita ada kolej kediaman. Okay, kolej kediaman. Lambatlah, delay sikit dia ada delay sikit. So dia ada kemudahan kolej kediaman. Setiap kolej kediaman dia ada dia punya office dia. So apa-apa berkaitan dengan kolej kediaman, then you kena deal dengan kolej kediaman. Okay. Then cafeteria of course di bawah HEPA juga. Kalau harga mahal ke, okay, makanan tak cukup ke, then you boleh terus kepada HEPA ataupun you boleh melalui fakulti. Melalui fakulti tu melalui JK apa? JK kebajikan tadi. Dan kita akan hantar
komen rasmi melalui email daripada fakulti kepada HCP untuk diambil tindakan lah ataupun pemantauan. Okey. Dan kita ada pusat kesihatan. Pusat kesihatan operasi pada office hour sahaja. Okey, 8 hingga 5 Isnin sampai Jumaat. Kalau katakan you tak dapat you tak sihat pada hari selain daripada Isnin hingga Jumaat dan selain waktu office hour, so you kena pergi ke hospital ataupun klinik kesihatan di luar. Okay. So kita ada juga pusat sukan. Okay, kita ada pusat sukan juga di bawah HCP lah. So kat sini juga ni. Kita masuk ni. Okay, sebentar dia delay ni. Masih boleh dengar saya? Harap saya dengar. Clear. Lambat sangat. Okey, dekat sini ada majlis perwakilan pelajar, okey, ada kelab dan juga badan beruniform. Okey, badan beruniform. Yang situ semua nanti you boleh pergilah detail dapatkan apa yang you nak lihat, tengoklah kelab apa ada di bawah UTM, di bawah HCP, badan beruniform apa di bawah UTM, di bawah HCP, so semua boleh pergi dekat hcp.utm.edu.my. Even kita punya persatuan pun berada di bawah kelab dan juga persatuan, kelab persatuan dan juga badan beruniform lah nanti. You boleh pergi juga kalau you go through tadi website tadi, pergi dekat dokumentasi dekat sini. So banyak dokumen-dokumen yang ada berkenaan dengan kolej kediaman, pentadbiran, kaunseling, okey, dan juga kebajikan, nak tuntut insurans, nak tuntut khairat, semuanya boleh pergi dekat dokumentasi punya tab nanti. Okay. So jangan call PA cakap kat mana boleh saya dapat dokumen sekian-sekian. Dokumen nak tuntut khairat kematian ataupun tuntut khairat kemalangan. So yang tu semua you boleh dapat dan you boleh dapatkan sokongan PA ataupun sokongan fakulti sebelum you hantar lah. So dokumennya semua boleh dapat dekat sini, website. Okay, dekat website kita. So yang ni saya dah touch tadi. Okey, saya dah touch tadi tentang perkhidmatan pelajar yang ada di yang HEPA sediakan atau universiti sediakan, dan jangan lupa untuk follow, subscribe ke ataupun like my HEPA UTM. Okey, my HEPA UTM, dekat Facebook ada, dekat Instagram ada, dekat Twitter pun ada. So apa-apa maklumat yang direct daripada HEPA tidak melalui fakulti ada di dalam My HEPA at UTM ataupun TNC HEPA UTM. Okay. So boleh pergilah, boleh sekarang pun boleh buatlah, pergi Facebook, Instagram, Twitter untuk follow dan like HEPA punya media sosial. Okay, so banyak perkhidmatan, banyak makluman, contoh makluman pengumpulan PTPTN. So dia akan bagi tahu dalam myhepa UTM. Okay. Okay, dari segi kebajikan pelajar, kita ada tabung khairat pelajar kematian dan juga tabung khairat pelajar untuk yang hadapi bencana dan juga kemalangan. Okay. So ini ramai pelajar tak tahu. Contohlah, okay, kalau kematian pelajar, so ini kena bagi tahu waris lah. Okay, kalau kematian pelajar, so UTM akan bagi, ni na'udzubillah lah, semua benda kan kita tak tahu, cumanya kalau terjadi, so UTM akan bagi khairat kematian sebanyak 2,000. Okay, pengurusan jenazah semua ditanggung oleh UTM bagi yang agama Islam dan juga non-Muslim lah. Okay, dan juga penghantaran jenazah, contoh berada di Melaka, so semuanya diuruskan oleh UTM. Okay, so don't worry. Untuk Sabah Sarawak pun sama juga. Okay, Sabah Sarawak pun sama juga. Itu kalau pelajar yang meninggal.
You all lah. Okay. Tapi kalau kematian, contoh dah berkahwin, isteri, suami dan anak-anak. Okay. Kita ada bagi sedikit sumbangan. Okay. Sumbangan di mana pelajar untuk isteri dan juga anak, isteri, suami atau anak, so dapat 100 seorang. Ya itulah. Okay. Kalau kematian ibu bapa pun ada. Untuk pelajar Semenanjung, kita akan bagi 300. Yang ni ramai sangat pelajar tak claim. Okay? Tak claim. Dia mengharapkan kita maklum setiap fakulti kena maklum setiap kali. Tak boleh lah macam tu. You sendiri bila you masuk, then you kena tahulah apa you punya you entitled for. Okay? Apa yang you layak lah. Okay? Kalau Sabah Sarawak, kita akan bagi 800. Ini mungkin sedikit sebanyak membantu you nak beli tiket, nak balik kan. Ataupun you nak uruskan. So, kita bagi sedikit sumbangan lah. So, yang ini semua borang dia boleh download dekat dokumentasi HEPA tadi. Kalau perlu sokongan fakulti, so boleh jumpa saya ataupun unit pentadbiran di FTK, di office. So, kita akan cuba. Okey. Yang keduanya adalah Khairat pelajar yang kemalangan. Okay, Khairat kemalangan jalan raya ataupun kemalangan sukan. Okay, sebab bila you masuk, you bayar insurans. Insurans tu berkelompok lah. Berapa belas ringgit aja. So, at least adalah sumbangan yang kita boleh bagi balik kepada pelajar melalui tabung Khairat kemalangan pelajar ni. Okay, antaranya, kita tak nampak kat sini, kalau contohlah, yang ni macam insurans lah. Contoh, kalau tenat, kita bagi 200, lepas tu hilang upaya. So, macam insurans, cumanya sebab insurans yang kita bayar tu rendah, tapi still ada dia punya sumbangan untuk pelajar. Right? Dan yang ketiga, dia delay ni. Okey, dah keluar dah. Okey, tabung Khairat pelajar juga, yang tadi kemalangan, yang ini kalau melibatkan musibah ataupun bencana. Contohnya kecurian. Okey. Yang ni, yang nombor 3 ni, kita sambung dengan musibah bencana. Contohnya banjir. So, kita akan cuba juga bantu. Borangnya pun ada. Tata caranya pun ada di dalam HEPA tu. Macam mana kita nak claim kalau contoh banjir macam itu kan. Selain daripada sumbangan-sumbangan lain. So, universiti pun bagi sumbangan. So, mungkin nilainya ditentukan oleh Timbalan Net Chancellor Hal Ehwal Pelajar. Tapi kita boleh memohon. Berapa? Satu, tertakluk kepada tabung kita lah. Yang keduanya, tertakluk kepada kelulusan universiti. Tapi fakulti sentiasa menyokong lah. Kalau ada dokumen lengkap dan ada apa-apa borangnya semua komplit, dan kita akan sokong. So, tata cara permohonan ni you boleh terus kepada HCP. Okay, sebab borangnya tidak perlu melalui fakulti pun. You download, you isi, you completekan dia punya dokumen, terus kepada HCP, atau katakan tak tahu kat mana nak hantar HCP tu, you boleh melalui jawatan kuasa kebajikan FTKE. Okay, Encik Saifullah tadi. So, boleh isi, dan kita boleh cuba, kita boleh bantu hantarkan, atau kalau you dekat sana, you nak hantar tu kepada HCP, di kaunter HCP, tak ada masalah. Okay, tapi inilah antara sumbangan-sumbangan yang ada, yang tertulis, yang rasmi di UTM. Okay, yang pertama tadi, kematian. Okay, yang kedua kemalangan, dan yang ketiga tadi, untuk bencana lah. Okay, bencana. Right? So, borang semua boleh dapat dekat dokumen tadi. Okay, macam mana nak tahu detail? Mana saya ambil information ni tadi, maklumat-maklumat ni tadi, you boleh pergi dekat tuah, kit tuah. Okay, kit tuah yang ni muka depan. Saya dah share masa you masuk. Masa awal-awal saya dah share pada PA, saya dah share dekat grup info tu, semua saya, info FTKE Kohort 12 tu saya dah share dah. So, kit tuah ni menjadi panduan kamu lah. Apa yang you ada, apa yuran, dalam tu yuran pun ada, macam-macam lah. So, kit tuah ni contoh dia yang ini. Okay, ni kit tuah hitam lah. So, ini untuk khas untuk pelajar
2022-2023 kohort kamu yang telah kita update. Okay, so dekat sini ada banyak. Okay, antara contoh saya ambil aspirasi tuah tu sendiri. Dia punya pengurusan kat bawah-bawah ni. Dan pengurusan, okay. Dan kita punya map. Okay. Lepas tu kita punya majlis perwakilan pelajar. Okay, kalau ada masalah tentang akademik, masalah tentang maklumat yang tak sampai. So semuanya boleh berhubung dengan MPP lah. Tapi kalau boleh, berhubunglah dengan FEXA dulu sebab FEXA ni adalah mata-mata MPP di peringkat fakulti. Dia akan membantulah. Okay, dia akan membantu MPP di peringkat fakulti. Okay? Right. So ada lagi Jabat Haiwan Pelajar. Dia punya detail ni yuran pengajian kamu. Biasa tanya kan yuran semester 1 berapa, semester 2 berapa kan. So ni ada detailnya. Okay. So ni yuran detailnya. Okay, berulang. Yang sekali one off dan juga berulang. Mengikut fakulti. Okay. Ini untuk sains dan teknologi, sains komputer dan teknologi maklumat. Tadi engineering tech. Okay, ni cara pembayaran. Selalu duk tanya. Macam mana saya nak bayar yuran? Macam mana saya nak bayar yuran? Kan, setiap semester saya dapat benda yang sama. Kalau letih lah nak menjawab. So kat mana? Ni informasi dia. Kit tuah index tadi. Kit tuah index lah. Kit tuah tadi. Okay. Baik. So apa yang facilities yang ada dekat HGP. Okay. Okay, ini kaedah permohonan. Tak perlu dah kot. Ini proses dia, tuntutan skim takaful berkelompok. You bayar tau. You bayar dengan minimal cost lah. Okay, minimum cost lah belas-belas ringgit tak silap saya. Tetapi you ada hak. Okay, you ada hak. So, boleh buat tuntutan yang disenaraikan, yang saya dah bagi tahu tadi. So, ni senarai tuntutan yang you boleh buat lah. Macam tuntutan balik bil perubatan akibat kemalangan pun ada. Okay, orang tuntutan takaful, salinan kad pengenalan. So kemalangan apa tadi? Ada dilistkan lah. Okay, tuntutan manfaat allowance hospital pun ada. Okay. Okay, yang ni pun ada. Laporan perubatan sekiranya kadang $500. Borang tuntutan takaful, salinan kad pengenalan. So kalau tak sure benda ni, boleh jumpa kami di fakulti ataupun boleh terus ke HEPA, unit kebajikan pelajar. Kebajikan pelajar diketuai oleh Encik Fadil dan juga Encik Fauza lah kat sana. So inilah kebajikan ataupun tuntutan yang ada lah. Of course kita tak dapat bagi banyak, tetapi at least ada dia punya bantuan yang kita dapat berilah jika berlaku kepada kemalangan ataupun bencana pada pelajar. Okay? Right. Okay. Sekiranya you all hadapi kemalangan, okay, kalau you masuk hospital swasta, then memang kita tak tanggung lah. Tapi kalau you masuk hospital kerajaan, so kita akan keluarkan guarantee letter, GL. So GL tu akan kami keluarkan. That's why penting ni bagi tahu PA. So PA akan bagi tahu JK Kebajikan dan JK Kebajikan akan bagi tahu fakulti. So then kita akan usahakan GL. GL ni memberi pelepasan kepada kamu lah untuk membayar sebarang charge yang ditanggung oleh kerajaan, okay, kepada kamu. Contohnya saya ambil macam patah tangan. Patah tangan, kerajaan bagi simen biasa. Tapi you nak pakai fiber. Fiber tu tak ditanggung. Tapi proses dia punya medical charge tu ditanggung. Tapi kalau you pakai simen, semua ditanggung. So yang di luar kerajaan, memang you nak add, then you kena add lah. Tapi di hospital swasta, tak boleh. Kecuali you boleh dapat tuntutan manfaat allowance hospital. Lepas tu sedikit tuntutan bayaran balik perubatan akibat kemalangan lah. Okay, yang tu you boleh tuntut lah. Alright. Dan ada apa lagi? Ni detail dia lah. Detail dia, ni kalau kemalangan, ni tuntutan kemalangan tadi lah. Kalau luka ringan, kalau patah kedua kaki dapat 200. Kenalah dengan apa yang kita bayar. Selain daripada yang tadi, yang kita dapat.
Okay, ni tarikh kematian, semua ada dalam ni. So kalau you nak dapat kaunseling pun, ada garis panduan di dalam ni. So boleh pergi. You nak dapat kaunseling secara berkelompok pun boleh. You nak dapat kaunseling secara one-to-one pun boleh dengan kaunselor kita. Okay? Ni kita punya facilities dan macam-macam lagi lah. So Tuah Index ni ada di sini. Ni contoh Timbalan Next Chancellor. Di bawah setiap kolej kediaman tu ada fellow, ada presiden, okay, ada pengetua. So kalau you tak sihat, you kena cari siapa? Kena cari fellow lah. Kalau kata memang tak sihat, tak boleh bangun kan, minta kawan you, cari fellow. Bukan cari JK Kebajikan lah. Di fakulti, you kena cari fellow. Kalau di kolej kediaman. Kolej kediaman akan bagi tahu pengetua. Tapi kalau you bagi tahu fellow tak dapat, pengetua tak dapat, then you boleh bagi tahu fakulti dan fakulti akan cuba contact lah fellow dan juga pengetua dan juga HCP. Okay? Tapi kalau malam, so pergi fellow, pergi pengetua. Okay? Lepas tu ada jawatankuasa lah di bawah setiap kolej kediaman tu ada jawatankuasa masing-masing. Ni macam-macam lagi. Ni akta AUKU. Baca tata tertib. Apa yang salah, apa yang tak salah sebagai mahasiswa. Okay, sebagai mahasiswa dengan pinaan 2009. Okay. Salah ke kalau keluar buat perbuatan tidak bermoral? Salah tak salah? You bukan dalam universiti, tapi you kat luar universiti. Tapi you buat perbuatan tak bermoral. Salah tak? Question mark kan? Jawapan dia salah. So macam mana nak salah? Apa akta yang kita refer? Kita refer pada AUKU ni. Akta kolej, akta universiti dan kolej universiti. So jangan kata, saya bukan buat dekat dalam UTM. Saya buat dekat luar. Saya perkara ni ataupun aktiviti ni saya buat kat luar. Salah sebenarnya. Selagi you memegang title mahasiswa IPTA, so you tertakluk kepada AUKU. Right? Kalau nak baca detail pun boleh. Ini kelab persatuan pula. Banyak kelab persatuan yang ada dekat UTM. Even kelab persatuan pelajar Cina, okay, Indian, atau DK Barat, macam-macam lah. Ada banyak kelab ni. So pilih yang mana berkenan ke hati dan join. Macam mana nak join? Pergi kepada HCP. Dia akan ada dia punya person in charge dia. Club. Ini sukan pelajar pula. Okay. Macam lah. So saya advise lah. Saya sangat advise kepada pelajar untuk download kit Tuah ni, kalau boleh print lah. Okay. Letakkan dekat you punya meja supaya kalau apa-apa berlaku then you ada reference. Okay. You ada reference. Right. So boleh scroll balik, tengok balik nanti. Saya juga akan sharekan kat sini ada dia punya link. So you boleh klik dan you boleh download nantilah. Okay, ada bantuan keuangan juga. Okay, tapi bantuan keuangan, kita ada bantuan keuangan dari banyak. Daripada tabung, daripada JPA, daripada zakat, daripada dulu kita ada bantuan Bipitar. Okay, kita ada daripada yayasan setiap negeri, not only yayasan Melaka. Kita ada yayasan Tenaga Nasional, ada MARA juga. So, some of sponsor dia through university atau HEPA lah, spesifik. Some of them terus kena apply terus. Contohlah macam zakat negeri Selangor. Okay, ada ramai dah sekarang ni minta zakat negeri Selangor, dia dapat 1 off 1,000. Dia dah requirement dia. Dia tidak melalui fakulti dan dia tidak melalui fakulti, tidak melalui universiti. So pelajar tahu. So that's why you kena aware and alert dengan mana-mana bantuan yang ada. Macam mana ada website-website dia. Okay. Dan juga mungkin kalau you tak berkemampuan, kurang berkemampuan dan you perlukan bantuan. So pergilah. Okay. Contoh zakat Selangor, zakat Terengganu. Okay. Even Melaka kita ada Tapim. Okay. Ada bantuan-bantuan dia. Tetapi dia ada prosedur lah untuk pastikan, untuk tentukan sama ada pelajar ni betul layak ke. So ada dia punya prosedur dia. Dia tidak diwar-warkan terus dekat universiti, tetapi you boleh pergi terus ke sana. So saya sangat menggalakkanlah pelajar-pelajar jangan tunggu daripada HEPA sahaja. Jangan tunggu daripada fakulti saja. Yes, tabung mungkin melalui fakulti. But MARA, Yayasan Tenaga Nasional tidak melalui universiti. Okay. So hebahan kalau you tunggu daripada HCP,
memang memang dia tidak terus kepada HCP, so memang tak ada. So you kena pergi, you kena mencari. Even student kita pernah dapat beasiswa yang di Pertuan Agong. Okay, beasiswa yang di Pertuan Agong, tahu-tahu je kita dah dapat dah dia punya penganugerahan beasiswa tu. So dia apply terus kepada kepada sponsor tu lah. Sebab sometimes info tak sampai dekat fakulti ataupun dekat universiti, kan? So dia akan, you kena mencari, dan banyak sebenarnya bantuan-bantuan untuk belajar, especially for B40 punya student. Okay, kalau kekurangan kewangan tu, contohnya negeri Terengganu, dia sangat banyak bantuan. So pergilah, pergilah telefon ke, pergi di sana ke, ataupun ada juga senior-senior kamu yang pernah dapat ke, you tanya macam mana. Okay, so saya sangat galakkanlah, sebab zakat yang kita dapat di peringkat universiti tak banyak, dan kita ada lebih kurang 65% pelajar B40, kan? So kalau kita zakatkan semua, so mungkin seorang dapat 100, 200, dia tak bagi impact. Okay, dia tak bagi impact pada pelajar tu. Dia know you dapat one off. So better, selain daripada zakat yang kita uruskan juga, so you pergilah dekat negeri-negeri kelahiran, pergi juga kat Mara. Mara sangat memurah hati. So pergilah minta pinjaman ke, ataupun dia panggil pinjaman boleh ubah ke. So kalau tak dapat, usaha dan cari. Dia cari dan usahalah. Okay, dan try mohon. Okay, tabung, of course lah dia akan tawarkan tabung melalui kita. Sebab tabung ni dah dijanjikan. Right? So selain daripada melalui HCP, so pergi sendiri ya. Boleh cari sendiri. Dia boleh cari sendiri. Dan biasa bila cari, dia perlukan borang dan perlukan pengesahan, dan fakulti sentiasa menyokong. Okay, fakulti sentiasa menyokong. Yang you ni pelajar aktif, memang pelajar UTM, dan kita akan sokong lah untuk jadi saksi. Right? Okay, dan bahagian yang terakhir ni lebih kepada gambar-gambar aja. So ini adalah liputan program-program yang kita jalankan 2021. Walaupun PKP, kita berjaya anjurkan 29 program di sini saya. 2022 setakat bulan November, kita berjaya anjurkan 33 program. So ini antara program-program ni lah. Antaranya kita buat online dulu kan. Kita ada juga buat sumbangan untuk pelajar TKE. Masa ni banjir teruk di Shah Alam. Dan kita ada juga kerjasama pelajar kita jadi sukarelawan dengan ABIM. Okay. Ni Ainul pun join lah kan dengan kita punya staff. So untuk bulan puasa tersilap saya, kita pergi jumpa gelandangan dan juga beri sedikit sumbangan lah. So ini memupuk not only you punya jati diri, bukan sahaja you punya insaniah tu, tapi jati diri you lah bila tengok, bila join kan. Ini sama juga gotong royong, agihan. Okay. Pasal lambat, saya dah pergi dah. Okay. Ni right. Okay, lepas tu kita ada juga media workshop. Okay, ini media workshop. Okay, kita ada e-sport. Okay, kita ada e-sport, kita buat pertandingan dan kita bagi hadiah. Perjumpaan bersama PA secara online. Okay, perjumpaan bersama PA secara online. Lepas tu kita ada seminar rahsia ni. Kita punya keusahawanan lah. Berkaitan dengan keusahawanan, siapa yang minat dengan keusahawanan. Lepas tu kita ada sukan antara program. Okay, ini kita buat sebelum SAF lah. Untuk dapatkan bakat-bakat ataupun identify bakat-bakat yang boleh main di peringkat SAF nanti. Okay, ni semuanya pelajar kita yang handle lah. Pelajar asset ni slow lah. Okay, so asset ni pelajar kita yang handle, tak melibatkan pelajar fakulti luar. Kita punya FEXA, kita punya team dibantu oleh staff. Kan? Macam mana kita nak communicate dengan pusat lain kan.
Semua ni pelajar yang handle. So berjaya lah. Okay. Ini. Lepas tu kita ada juga program motivasi. Okay. Kita ada program motivasi untuk push up you punya spirit untuk dapat apa ni, jalani final exam. Okay. Lepas tu kita ada program sing lah. Okay. Kita ada program sulam. Kita panggil, kita jadi presenter pelajar-pelajar sekolah yang bagi markah kat kita. Okay. Lepas tu kita ada carnival drone. Okay, carnival drone. Okay, kita ada carnival drone di peringkat universiti. So ni ada pertandingan. Yang ni pun sama juga. Kita punya pelajar FESA dan juga pelajar hero yang handle program ni di peringkat universiti. Alright. So kita ada banyak lagi lah. Kalau nak tengok ni Karimun Moh Gegar. Ni Moh Gegar. Sini. Ni Moh Gegar. Okay, ni Moh Gegar. Ni program-program santai. Ada usahawanan. Siapa nak berniaga. Siapa nak menyanyi kan. Lepas tu siapa nak main game. So kita nak release sikit tension. So kita buat lah. Unfortunately masa ni you all kebanyakannya tak ada. Kita dah set dah semua. Lepas tu diberi pelepasan. Pelepasan apa hari tu? Mengundi apa dia? Tak dengar. Dipawali. Mengundi. Oh, Cuti Dipawali. Di Bali. So meriah juga. Tapi kalau ada you all lagi meriah lah. Kita ada talk, kita panggil Ayam Muiz punya owner kan. Kita bagi talk. Macam mana siapa yang minat kesawanan, yang nak berniaga pun boleh, kita bagi free kemah. Lepas tu kita ada sedikit nyanyian lah. Santai, kita ada main FIFA. Semua ada hadiah lah. Walaupun santai kita bagi hadiah. Tu adalah program-program sikit. Okay. Yang ni kita ada FTKE Knowledge Action Center. Pun tak aktif sangat. Lepas tu kita ada training. Siapa yang minat untuk join hero tu, biasa kita akan bagi training sebelum, contohlah drone tu, kita akan bagi training dulu kepada AJK dan barulah kita boleh masuk pertandingan lah. So kita ada majlis anugerah dekan. Okay. Ini kita punya SAF fasa 1. Okay, tahniah lah. Pelajar volleyball ada seorang, Arif tak silap saya, yang join. Dapat emas 3, gangsa 1. So ada pelajar tahun 1. Okay. So next year boleh masuk lagi lah. Okay. Lepas tu kita ada juga mentor-mentee program. Pelajar-pelajar yang berkebolehan. Kita minta dia untuk berkongsi lah dengan pelajar-pelajar yang tak berapa dapat result yang baik. So kita berkongsi lah. Ini pun monitored by kita punya staff lah. Okay. Banyaklah kita ada program motivasi lagi. Lepas tu kita ada program robotik CSR kita dengan Sekolah Kebangsaan Bukit Rambai. Ini pada 2021 lah. Banyaklah. Yang ni berbuka dengan ni rumah orang tua. Okay, rumah orang tua lah. Lepas tu kita ada secara online, kita ada siswa preneur. Keluar lagi. Ini. Okay. Ni siswa preneur kita buat. Ni pun sama, kita buat secara online. Oleh pelajar-pelajar FESA, kita kerjasama dengan semua fakulti dan juga 4 MTON. 3 MTON tak salah saya. 3 MTON kan. So ni kita buat masa PKP. Okay, masa PKP dan alhamdulillah mendapat sambutan yang baik. Dapat hadiah dan yang paling penting bukan hadiah tu je, tapi knowledge. Kita panggil entrepreneur untuk bagi talk macam mana nak buat bisnes dan lepas tu kita buat pertandingan. Okay. So ada banyak lagi lah. Saya rasa SAF, influencer, ni semua secara online lah. Right? Okay. So saya rasa itu saja. Saya punya delay sikit petang-petang ni. Okay. Okay. So saya rasa itu saja taklimat yang saya nak bagi. So ada 4 benda lah. Yang penting you tahulah apa yang ada dekat fakulti. Siapa yang you nak contact, siapa yang you nak berurusan. Okay. Yang keduanya adalah tuah. Okay, apa aspirasi tuah. 4 tahun tu apa yang
kita hajatkan atau attribute yang kita universiti hajatkan selain daripada pointer pembangunan pelajar ni. Yang ketiganya adalah kebajikan dan perkhidmatan yang ada dekat universiti dan bantuan yang ada. Dan yang keempat tadi adalah aktiviti-aktiviti yang kita jalan. So semua di peringkat fakulti, bukan di peringkat HCP, di peringkat fakulti yang kita anjurkan dan juga jawatankuasa serta kelab dan juga persatuan anjurkan. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya tutup. Saya punya belum tutup lagi kot. Kita buka pada soal jawab Q&A lah. Okay. Jangan malu-malu, jangan segan-segan nak tanya-tanya je. Ada soalan? Dekat chatbox ada soalan? Tak ada. So total pelajar dia sekarang ni yang join 279 lah. So half lah kot. Ada yang terlibat dengan Koko. So ada soalan ke? Chong Fu Kim. Ada soalan Chong? Tak ada doktor. Ada Yang lain? Kalau malu nak bertanya boleh dekat chat tu lah. Tak ada, Cik. Tak ada So Ainul ada apa-apa ke? Nak bagi tahu, nak promo ke? Promo so jangan lupa nanti boleh follow lah. Follow IG Fitsa, Facebook dan sebagainya. And then kalau follow IG Fitsa pun sendiri, dekat bio dia ada link untuk memudahkan pelajar lah. Ada map yang kita letak. And then ada beberapa aktiviti. And kalau korang nak join, korang boleh tekan link kat situ. Korang just isi nama je lah kat situ. Itu saja. So ada soalan dekat chatbox kata pinjaman Mara macam mana saya nak mohon. You kena contact Mara. Mara dia ada di setiap daerah, dia ada dia punya setakat ni saya tak dapat info apa-apa tentang pinjaman Mara dibuka atau ditutup. Tapi you boleh pergi terus ke pejabat Mara daerah ataupun you call pejabat Mara daerah. You jangan call terus HQ ataupun you Google dulu masuk website Mara, dekat situ ada pinjaman pelajaran. So tengok dekat situ apa pinjaman yang you layak dan macam mana proses dia. Sama juga dengan yang lain-lain juga. Okay, pinjaman Mara, Yayasan Tenaga Nasional, okay, BPITA. Okay, BPITA dah tak ada tahun ni. 2 tahun lepas dibuka. Tahun ni tak buka. Tak ada maklumat. Kan? Jangan terikat pada satu. Try lah banyak tempat. Nak belajar selagi you nak belajar, insyaAllah ni Allah mudahkan. Okay, boleh cari. Atau boleh try buka apa tu Mara government. Ada yang dah mencari, ada yang mencari. So boleh share dengan kawan-kawan. Okay, boleh share dengan kawan-kawan. Ada lagi? Along? Amanat Long? Ya Doktor. Ada lagi dua. InsyaAllah Apa nak cakap? Rasa tak ada tu. Okay, boleh. Ada Okay. Right. So ramai pelajar Fitsa kita sekarang ni dah tahun 4. Okay. Dan akan pergi LI lah tahun depan. So bila LI dia tidak berada di fakulti. Okay. So kita perlukan pelapis lah. Kita perlukan pelapis. Siapa yang minat kepimpinan, minat berspersatuan kan. So minat nak tabur bakti dalam masa sama, nak train diri. So bolehlah join yang tadi F-Click yang Ainul kongsikan tadi, boleh isi dan boleh join dulu. Rasa dulu kemeriahannya. Doktor, tu ada soalan. Apa dia? Chat. Dia kata, doktor, saya ada apply Yayasan Sarawak. Perlu jumpa HEPA ke untuk apa-apa urusan? Okey. Kalau Yayasan Sarawak, dia perlu tak pengesahan you sebagai pelajar? Ataupun cukup sahaja dengan surat offer letter? Kalau perlukan pengesahan, orangnya nanti, so you boleh jumpa fakulti lah. Jumpa fakulti untuk dapatkan pengesahan yang you pelajar di UTEP.
Di peringkat fakulti boleh buat. Kalau you nak jumpa HEPA pun boleh, tapi saya cadang biasa pengesahannya dibuat di peringkat fakulti. So, kita boleh buat pengesahan. Kalau dia ada borang di sini. Kalau perlukan borang pengesahan atau surat pengesahan sebagai pelajar universiti, you boleh pergi kepada portal SMP dan you boleh print daripada situ. Okay? Tapi kalau ada spesifik yang dia nak, contoh yuran, berapa yuran kamu semua, dan yang itu you kena pergi HEP. Okay? Kena pergi HEPA. Tapi kalau pengesahan saja je, tak ada masalah. Mengesahkan you pelajar di UTM tak ada isu. Boleh fakulti buat. Okay? Mara dah tutup lagi. Saya nak tanya macam mana dapatkan pengesahan pihak Universiti CHOP dan tantangan dalam surat permohonan zakat IPT minta. Tapi due date dia 3/12. Masuk you pula 5/12. Macam mana nak dapat pengesahan? Okey. Boleh ke email kepada Puan Marsita, marsita@utem.edu.my, CC pada saya. Okey. Cakap Puan Marsita adalah bahagian pentadbiran. Cakap Puan, saya perlukan pengesahan sebagai pelajar. Gunakan borang dia lah. Okay, kalau surat, you boleh attachkan saja. Kan, daripada SMP. Kalau you tak balik lagi, so you email Puan Marsita, marsita@utem.edu.my. Okay, lepas tu CC pada saya tadi, saya dah bagi address email kan. So, nanti Puan Marsita akan sahkan, dia akan scan dan hantar balik kepada kamu lah. Okay. Dan kalau nak kuat lagi, you ambil lah surat pengesahan universiti tu sebagai pelajar lah, daripada portal SMP. Okay, saya harap menjawab Rosham. Kalau Rosham no Rosham Afiq. Okay, Doktor nak tanya, Telegram link boleh ambil dekat mana? Nol, kongsikan balik nanti. Yang poster tu. Okay, Lizzie. Okay, Lizzie. Poster tu nanti dikongsikan balik. Nanti boleh join lah. Okay, saya boleh ambil daripada sini Sekejap Cohort 12. Sekejap. Sini. Link. Ni ada, sorry. Ada link. Link copy. Okay, ni. Telegram Cohort 12. Tak payahlah saya terus kat sini. Okay, tu dia. Okay, saya jawab kot. Lizzie. Mara. Selain daripada Mara, yayasan setiap negeri ada ya, bantuan. Hasil pembayaran minta pada bendahari. Hasil pembayaran apa ni? Tuan. Ya. Saya nak tanya, kalau saya ada mohon Mara DSP, itu pun sama juga Mara DSP? DESP Mara. Pinjaman. DSP tu stand apa? Sekejap saya tengok tu stand apa? Sekejap saya tengok kat Google. So you nak apa? You nak pengesahan? Hari tu dia ada buka daripada bulan 9 sampai 10 itu untuk pendaftaran pinjaman Mara DSP. Dia bila dapat tahu keputusan selalu kalau Mara? Kena tanya Mara. Oh, katanya Mara lah. Okey. Dia kena semak dengan Mara. Tu saya bagi tahu tadi. Yang tak melalui universiti dan kita tak tahu pun dia punya proses macam mana, apa dokumen dia. So cuma saya bagi tahu kamu, you all semua, banyak bantuan dekat luar kan, tapi pelajar tak tahu. So you all kena cari. Banyak sangat bantuan dari segi zakatnya, dari segi yayasan, daripada Mara, daripada PTPN, daripada swasta pun ada. So ada tu lepas 1 sem boleh apply, ada tu masuk boleh apply, ada tu bagi one off saja. So ada banyak dekat luar yang tidak melalui HEPA, tidak melalui universiti. Jangan harapkan kepada HEPA dan juga universiti saja. You all sendiri kena explore and kena mohon.
then you kena deal lah dengan dia. Cuma kalau perlukan pengesahan, perlukan sign ataupun perlukan saksi daripada universiti yang mengatakan you pelajar universiti yang aktif di UTM, then fakulti boleh bantu. Okay, tapi kalau dia perlukan course structure, berapa nilainya semua tu, you kena berhubung dengan HCP. Okay, clear Kena rajin tengok. Okey, betul, Tuan. memang kena rajin. Okay. Resit pembayaran pengajian sebab nak apply bantuan dari pesara askar. Okay, resit, you kena berhubung dengan bendahari. You bayar tu, you tak ada resit ke? Tak logik kalau bayar tak ada resit. Kalau you nak reprint resit, Firdaus, you pergi pejabat bendahari dekat sebelah HEPA, ada kaunter pelajar, then minta. You dah bayar, then you boleh tengok. Pesara askar pun dapat bantuan. Banyak sebenarnya bantuan nak belajar. Jadi saya sedih sebab saya handle banyak pelajar-pelajar yang berhenti, banyak pelajar-pelajar yang tak nak teruskan, okay? Banyak pelajar-pelajar yang masalah kesihatan tu saya boleh consider lah. Tapi yang jenis baru ni saya pergi melawat pelajar lah. Saya pergi melawat, dia kata dia tak nak belajar sebab dia nak kerja. Okay? Dia nak kerja GrabFood. Kan? Dia tangguh pengajian, dia nak kerja GrabFood. Dia kata macam tak tahu, belajar ni tak tahu apa. Yes, sekarang you boleh dapat lah GrabFood tu. Sehari mungkin paling kuat you dapat 200-300 lah. Okay. Tetapi sampai bila you nak buat GrabFood? Sampai bila you nak buat GrabFood? Sampai bila you punya fizikal tahan untuk buat GrabFood? Sampai you dah kahwin, you ada anak, you nak buat GrabFood lagi? Sampai malam. Kan? Nak buat food panda lagi sampai malam. So, fikirlah panjang. Saya cakap peluangnya tak semua orang dapat. So, peluang dah diberi. Ya, saya faham. Saya pun orang susah. Masalah kewangan tu ada. Okay, saya pun orang kampung. Memang ada masalah kewangan. Tetapi usaha. Saya itu rezeki saya dapat bersiswa. So, ada usaha, ada jalan dia. Tapi jangan berharap sahaja kepada informasi-informasi dalaman. You kena keluar. Okay, you kena cari sponsor kat luar. Tak sponsor kau pinjaman. Even bank rakyat pun buat pinjaman untuk sambung belajar. Dengan very minimal interest lah. Tapi yelah, daripada bank rakyat dia ambil PTPN kan. So macam tu lah. Ada dia punya jalan dia. Fikirlah panjang. Jangan mengalah. Tahun pertama mengalah. Masuk SEM 1 tak boleh nak survive. Then semester kedua buat tak penangguhan, semester ketiga terus tak minat belajar. Ada pelajar yang dah habis semua tahun 4 atas sebab masalah kewangan nak berhenti. Pun ada juga. Yang dah tengah LI nak berhenti. 3 tahun setengah you suffer, you belajar siang dan malam, tapi at the end nak berhenti. Sebab apa? Masalah kewangan. Ya, semua orang ada masalah kewangan. Kan? Saya faham sebab memang UTM 65% is pelajar B40. Dengan sekarang kan berniaga, memang saya faham. Memang banyak data tu berlegar di hal ehwal pelajar lah. Tetapi yang penting ada jalan dia. Okay, jalan dia tu kita nak kena usaha lah. Okay, kita nak usaha. Kalau tak boleh sangat lah, boleh jumpa saya personally dan kita cuba tengok apa yang kita boleh bantu. Sebab kita punya tabung pun tak banyak, tapi kita tengok apa yang kita boleh bantulah. Okay, so janganlah esok tahun 3 saya tengok seorang-seorang hantar surat penangguhan, surat berhenti. Pointer bagus, 3 and above. Tapi sebab tu dia terpaksa kan. Okay, fikirlah panjang ya. Ini dah jadi ceramah motivasi pula lah. Okay, ada soalan lain? Sekejap doktor nak mencelah. Nak mencelah sikit. So dekat komen tu ada pasal baju. Ini adalah baju saf lah. So siapa yang belum beli lagi ataupun yang rasa nak beli baju saf, boleh buat tempahan lah. Kita akan buka sebelum kiranya sehingga kau tak silap 26. Dah masa pun dah tak panjang. So siapa-siapa nak buat tempahan boleh buat tempahan. Itu saja. Terima kasih.
Okay. So, ada apa-apa lagi? So, kalau tak ada apa-apa, saya rasa 4.5, 1 jam setengah. Dah macam lecture pula kan. Sebenarnya saya nak berikan maklumat lah, info berkaitan dengan pembangunan pelajar dan juga kebajikan lah, supaya you all aware dan you all ada info tentang apa yang ada di UTM tentang kebajikan dan juga perkhidmatan yang ada. Kita tak nak on akademik yang fokus akademik, ya kan, tapi kita tak tahu benda-benda lain lah. Okay, tak ada. So kalau tak ada, maybe ada reaction ke? Reaction nak tutup ke, nak apa? Tak ada. Kita nak ni tak gambar dulu semua. Boleh tak semua buka kamera untuk buat laporan? Okay. Semua untuk buka kamera. Buka kamera. Tak gambar. So saya tutup yang ni lah. Yang share yang ni, stop presenting. Okay. Okay. Jadi kita boleh tangkap gambar kot. Kira Nol, saya nak senyum ni. Along. Siapa? Media, tak gambar. Cepat. Okay, kamera on. 1, 2, 3. Jap. Okay, steady. Kamera on. 1, 2, 3. Ambil satu page je belum? Window lain? Ada tu page. Window lain tak ada? Nanti. Ya? Window lain tak ada kan? Macam mana tu? Tak jelas. Taklah, window lain takkan satu page kan? Tak ubah-ubah page. Tak Ramai ada. kan? Boleh. Ni je yang ada, yang buka kamera, yang ni tak buka. Tapi yang ni ada, yang saya punya ni ramai. Okay lah. Dah. Gambar. Dah ambil gambar dah? Okay, dah. Betul. Baik. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa chatbot pun tak ada apa-apa soalan. So saya tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Okey, terima kasih kepada semua student yang hadir. Nanti kongsi-kongsikan info dengan kawan. Nanti saya share juga ni ke Dr. Farah lah untuk share dalam grup lah. Sebab situ ada link-link, so you boleh klik and then you boleh go and download the important document yang important document yang you perlu lah. Okay, terima kasih kepada Feksa, tim Feksa. Okay, tolong bantu sebab staff sekarang semua berada kat bawah untuk penilaian lain lah. Right, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So kalau jumpa saya kat luar, tegur-tegur lah. InsyaAllah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Terima kasih.